Okay, Pak B Soalan dia, additional information was available after the financial statement in Part A were complete. Critically analyze the effect of the following item separately on the affected account: net income or net loss and accounting equation of AKE. So maksudnya soalan ni dia nak tiga tau. Dia nak effect untuk account. Dia nak effect account tu. Lepas tu dia nak effect dekat net income ataupun net loss. Lepas tu dia nak effect dekat accounting equation. Accounting equation. Okay. 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 So soalan A dia cakap depreciation to boost office equipment and delivery van for a total RM35,000. So maksudnya kat sini kalau dia cakap ni semua ni A, B, C, D, E, F, H ni additional information untuk soalan yang A lah, untuk trial balance yang dia bagi dekat part A. Maksudnya kita kena bandingkan lah. Kita kena bandingkan yang berdasarkan addition dia baru bagi ni dengan dekat trial balance yang dia bagi. Amount dia sama ke beza ke lah. So soalan A tadi dia cakap depreciation to goods office equipment and delivery van for a total of RM35,000 kan. So maksudnya kat sini untuk soalan A, dia punya first kita kena tahu dia punya journal lah, journal untuk soalan A ni. Untuk soalan A, journal dia ada dua. Depreciation expense dengan accumulated depreciation. Depreciation expense tu untuk equipment dengan delivery van lah. Lepas tu accumulated depreciation tu untuk equipment dengan delivery van lah. Depreciation expense ni dia akan duduk belakang debit dalam journal. Lepas tu accumulated depreciation dia duduk belakang debit. Sebab apa? Sebab kita nak record depreciation expense untuk equipment dengan delivery van tu. Okay. Lepas tu kita jawab soalan untuk first yang A ni, untuk berdasarkan soalan dia yang dia nak tiga tu effect account, effect net income dengan effect accounting equation kan. So untuk effect account untuk soalan A ni dia akan ada dua tadi lah yang kita cakap tadi ni, depreciation expense dengan accumulated depreciation. Lepas tu depreciation expense ni yang dia bagi RM35,000 kan, depreciation expense ni. Lepas tu kita bandingkan RM35,000 ni, kita bandingkan dengan yang kat trial balance dia bagi tu depreciation expense kita bandingkan depreciation expense office equipment dengan delivery van. Yang dekat trial balance dia bagi 3,000 dengan 3,000 kan. Maksudnya kalau tambah tu 6,000. So dia salah catat lah. Dia terkurang catat. Sebab patutnya dia kena catat 35,000 tapi sini dia catat 8,000 je untuk dia tu, expense untuk dia tu. So kalau dia terkurang catat, effect account untuk depreciation expense dia akan jadi understate tau. Sebab understate terkurang catat, state tu lebih catat. Tadi kan kita banding dia dah terkurang catat kan. So dia akan jadi understate. Sama juga dengan accumulated depreciation ni, dia akan jadi understate juga. Sebab dia terkurang catat. Faham tak? Faham. Okay, lepas tu dah satu kita dah jawab untuk effect account. Lepas tu second kita kena jawab pula untuk effect net income. Okay. Dia kalau contoh lah depreciation expense kan. Depreciation expense, benda yang expense ni kita akan masukkan dekat profit or loss tau. Profit or loss kita buat dekat part A kan. So dia kan dah terkurang catat. Maksudnya dia benda tu dia kurang tau. Dia catat kurang dekat dia catat kurang dekat profit or loss. Profit or loss kita nak catat depreciation expense ni, kita catat dekat operating expense tau, yang bawah. Kan atas kita kira gross profit. So bawah kita akan kira operating expense untuk kita tolak gross profit tu, kita akan tolak dengan operating expense kita kira baru kita dapat net income kan. Macam ni lah contoh senang. Maksudnya kan dia dah terkurang catat tadi, understate kan. Kalau dia terkurang catat, maksudnya dia catat tu kurang.
Patutnya dia catat banyak tapi dia catat sikit. Maksudnya kat sini contoh lah. Suatu benda tu dia contoh lah dekat ni contoh lain. Dekat operator expense dia catat 15,000. Patutnya dia kena catat 30,000. Bila dia catat 15,000, dia salah catat tau. Bila dia salah catat, gross profit kita tolak dengan yang salah catat tu sikit, kita punya net income akan jadi banyak tau. Sebab dia kan kita tolak sikit, dia akan jadi banyak lah amount dia. Tapi yang sebetulnya kita kena tolak banyak sebab kita kan salah catat sikit kan. Kita kurang catat. Kalau kita catat lebih, kalau kita catat yang betul, kalau contoh yang betul 30,000, kita catat 30,000, bila kita ambil gross profit 40,000, kita tolak 30,000, amount net income akan jadi sikit tau. Maksudnya dia akan sikit lah. So di situ kita boleh tengok tau, dia punya net income akan jadi overstate sebab dia akan terkurang catat. Dia akan terlebih catat sebab senang macam ni lah. Kalau expand kan kau kena tolak dekat net income. Bila kau kena tolak, kan kau tolak tu kau tolak dengan benda yang understate, benda yang terkurang catat. Bila kau tolak benda yang terkurang catat, kurang maksudnya benda yang sikit. Bila kau tolak benda yang sikit, kau punya net income akan bertambah. Net income kau akan terlebih catat lah. Kalau kau tolak dengan benda yang sikit, kau pun tolak benda yang banyak. Kalau kau tolak benda yang banyak, kau jadi understate balik. Kau faham tak? So sebab tu net income, effect net income untuk soalan ini jadi overstate. Dia akan terlebih catat. Sebab kau tolak expand dia sikit je, kau tak tolak expand dia banyak. Faham eh? Faham. Dah settle untuk effect net income. Lepas tu yang ketiga, effect accounting equation dia. Kan tadi depreciation expense kan. Kalau kita tengok depreciation expense dekat financial position, benda tu kan belah asset kan. Accumulated depreciation dia belah asset tau. Kan accumulated depreciation ni kita kira dekat financial position, kita kira dekat non-current asset. Kita kira dekat non-current asset, kita kena tolak contoh lah. Harga van tu 60,000. Lepas tu kita kena tolak dengan accumulated depreciation dia sebanyak 24,000. Lepas tu total dia akan jadi 36,000. 36,000 dia punya total jawapan kan. Lepas tolak kita kena tolak accumulated depreciation. Sebab tu dia aset dia akan bertambah, aset dia akan terlebih catat sebab kan kita punya net income tadi kan dah terlebih catat. Kan kita punya accumulated depreciation kan terlebih catat kan. Terkurang catat. Sebab bila kita terkurang catat, bila kita nak tolak dengan yang terkurang catat, kita nak tolak dengan yang sikit, amount kita akan terlebih lah. Sebab dia jadi overstate. So asset dia akan overstate untuk accounting equation. Lepas tu satu lagi ET ni sebab net income dia. Kan net income dia tadi kan overstate kan. So dekat financial position, bawah on equity ada net income. So net income tu overstate lah sebab tadi kan kita dah kira benda tu overstate. Sebab tu equity overstate sebab bawah equity ada net income. Dia jadi overstate. So dia punya effect account dia asset overstate, equity pun overstate. On equity lah sini. So fully jawapan untuk soalan A, effect account dia ada dua, depreciation expense dengan accumulated depreciation. Depreciation expense understate, lepas tu accumulated depreciation pun understate. Lepas tu second dia effect net income dia akan overstate macam aku terang tadi. Lepas tu effect account equation yang kan accounting equation kan yang asset sama dengan liability plus equity kan. Bila kau ada belah asset satu, kau kena ada satu lagi. Kau mesti kena ada dua account baru dia balance betul. Sebab tu aku letak dua account. Aku letak asset satu untuk asset overstate, lepas tu equity dia pun overstate. Dah terang tadi kenapa dia overstate kan. Kau faham tak? Faham kan? Faham. Itu je untuk soalan A. Kalau tak faham tanya. So siapa nak jawab soalan B? Amma akan jawab. Amma akan cuba jawab. Slow mak. Slow. Okay, dengar. Okay dah. Untuk soalan B ni Amma akan cuba jawab. Untuk soalan B, so soalan ni adalah unpaid salaries of 20,000.
So seperti yang dekat soalan yang diminta, kita kena buat 3 bahagian. Satu effective account, kedua effect net income, and then effect accounting quotient. So untuk yang pertama, effect account, bila kita tengok dengan triable lens, kan dekat soalan dia kata 20,000 kan. So untuk salaries ada dua kat situ di triable lens, iaitu salaries payable dengan office salaries expenses. Okay, so bila kita tengok dekat soalan, bila kita bandingkan soalan dengan triable lens, soalan 20,000, and then yang untuk triable lens salaries payable 10,065. So dari situ kita dapat tengok yang ianya adalah understate. Betul? Betul. And then bila kita tengok yang kedua pula, office salaries expenses, dekat triable lens kan dia 12,000, 12,162. Bila kita tengok soalan, bandingkan dengan soalan katanya 20,000, so tengok di situ dia kurang. So dia punya effect account ni understate juga. Betul? Betul. And then okay, dekat situ kita dah settle lah untuk effect account. And then yang kedua, effect net income. Effect net income ni setahu Amal lah, kalau setahu faham Amal lah, setakat ni apa yang Amal faham, bila effect account ni dua-dua dia understate, automatic bila kita kira-kira semula, net income ni akan jadi overstate. Bila Amal faham lah. Betul tak? Betul. And then untuk penerangan yang lebih lanjut, Amal kurang faham sikit. Nanti akan akhir soalan nanti Amal akan tanya kat koma lah. Ketiga Sambung. yang ketiga, effective accounting equation ni secara detailnya kurang pasti, tapi bila kita tengok dia punya liability dia ikut sama dengan effect account ni. Maknanya dia liability dia akan jadi understate. Betul? Liability dia ke salah? Macam mana? Kan effect accounting equation ni kan dia dia punya liability dia ikut dengan ni effect account ni. Contohnya kalau effect account ni dua-dua understate, automatic liability pun jadi understate. And then bila equity pula ikut net income. Kalau net income dia jadi overstate, equity pun jadi overstate. Macam tu. Sebab bahagian ni Amal kurang faham sikit. Account ni dia sebab account ni kan accounting equation kan dia ada 3. Betul. Dia ada 3. Asset sama dengan liability plus equity. Itu tadi dekat effect account awal kita dapat tu, kan kita dapat kan account iaitu salary expense dengan salary payable. Betul. So kita kena letak dua tu dekat mana? Dekat asset ke, dekat liability ke, dekat equity? First kau kena buat macam tu.
Ha. So, kau rasa salary stable kat mana? Apa? Salary stable tu dia duduk kat mana? Dia asing-asing kan dua-dua tu. Dia akan asing-asing. Dia takkan duduk sekali. Ada yang duduk sekali tapi dia asas. Mana duduk sekali asing-asing. Salary stable tu di kat asset. Yeah. Salary stable dia under liability. Sebab Oh, liability. contoh hutang. Oh. Tu dia punya effective accounting equation dekat soalan B ni. Dia satu dekat liability. Liability dia jadi understate sebab dia punya salary stable kan understate. So liability dia akan jadi understate juga lah. So satu lagi salary expense. Salary expense kat mana mah? Dia spend kat asset lah. Tak, salary expense dekat equity. Guna equity. Equity bukan kat net income. Dia ingat macam ni. Semua expense akan duduk belah on equity. Lepas tu revenue akan duduk belah liability. Dia banyak tau. Anda tu dia akan banyak. Contoh macam asset. Asset dia ada accumulated depreciation, supply, cash, payment, payment tu belah asset. Dia banyak lagi lah tadi. So untuk soalan ni, kan dia ada dua tadi. Salary expense dengan salary stable. So salary stable kan dia duduk belah liability dah. Dia cakap lah understated. Sebab lepas tu equity, salary expense tu, expense dia akan duduk bawah equity. Tapi equity kat sini dia akan jadi understate tau. Sebab macam aku cakap tadi lah dekat soalan A kan, dia lebih kurang je. Bila expense dia akan tolak dekat kau punya net income tau. Akan tolak. Kau punya net income tu, kalau benda tu dia kan understate. Understate dia kurang catat kan. So dia catat sikit. Bila dia catat sikit, kau punya net income tu akan jadi banyak. Akan budget dia banyak. Sebab kau tolak benda sikit. So dia akan jadi banyak lah. So lepas tu, tapi kalau yang betul, bila benda yang betul, bila dia terkurang catat. Dia terkurang catat kan understate terkurang catat. Kalau expense kan understate kan, dia terkurang catat. Maksudnya dia terkurang catat, maksudnya soalan tu dia bagi sikit je amount dia, tapi dia catat tu kurang, maksudnya catat sikit. Betul lah, betul tak? Dia catat sikit. So dia punya kan expense dekat profit or loss kau kena tolak kan, sebab dia under operating expense. So bila kau kena tolak, kau tolak dengan benda yang salah catat. Salah catat pula kau tolak benda yang salah catat tu yang sikit. Kau terkurang catat, kau catat sikit. Sebab tu kau punya equity akan jadi overstate. Kau akan jadi lebih catat lah. Sebab tadi kan kau dah understate, kau dah terkurang catat. Macam tu. Okay. Faham tak? Dah faham Faham. Okay, mana faham Kalau tak faham tanya. Yang lain okay? Okay, faham. Okay, proceed. Okay. Untuk nombor 3 ni, soalan dia cakap available balance of office supply in hand was RM300. So maksudnya balance yang tinggal untuk supply pejabat dekat tangan ada RM300. Jadi kita akan kena terangkan journal. Lepas tu kita akan terangkan apa yang efek dekat account. Lepas tu apa yang efek dekat net income. Dan apa yang akan efek dekat accounting equation. Lepas tu so sepatutnya kan tadi dia kata balance dekat tangan ada RM300. So maksudnya sepatutnya dekat debit tu nanti akan supply expenses RM300. Dekat credit supply RM300. Okay, so bila kita bandingkan dekat trial balance, bila tengok dekat trial balance, kalau cari office supply, dia statekan RM4,000. Jadi dia telah terlebih catat sebab patutnya dia catat RM300. Lepas tu untuk office supply expenses, kalau tengok dekat trial balance, dia catat 3862. So kiranya dia pun dah terlebih catat. Sebab sepatutnya dia catat RM300. Faham?
Faham. Okay, lepas tu, lepas tu yang akan efek dekat account lah. Lepas tu yang kedua untuk net income, dekat net income dia akan jadi understate sebab dekat kalau kita tengok dekat net income office supply expenses tu dia dah terlebih catat sebanyak 3862. Bila dah terlebih catat dekat net income, bila dah terlebih catat dekat net income, lepas tu nanti apa ni net income punya format kan gross profit kena tolak dengan expenses kan. Lepas tu so bila gross profit tu dah tolak dengan yang overstated, so nanti net income tu akan berkurang. So sebab tu net income tu jadi understated. Betul. Okay, lepas tu untuk accounting, so untuk accounting kan asset kena tolak liability, so equal to equity per million kan. Lepas tu on equity. Lepas tu dekat office supply dia akan jadi overstated untuk dekat asset tu. Lepas tu office supply expenses dia akan jadi bawah on equity dan dia pun akan overstated. Okay dah. Seterusnya nombor 4. Okay, yang D pula. Yang ni pula, a total of 7,800 of the unearned revenue was realized. So dia akan ada dua channel. Yang first unearned revenue, lepas tu revenue. Yang unearned revenue tu kita overstate sebab dekat trial balance unearned revenue dia tulis 19,350, tapi dekat additional information ni dia kata 7,800 saja. So dekat trial balance dia overstate. Lepas tu revenue pula revenue dia understate. Sebab apa? Sebab bila revenue dia overstate, so dia punya revenue dia kena understate. Kan Amin? Sekejap. Okay. Sekejap. Kan sebab revenue dia overstate, dia punya revenue dia akan understate lah kan? Okay, betul. Okay, lepas tu net income dia effect dekat net income akan understate sebab bila kita punya revenue kita overstate, kita punya gross profit total operating expense dekat net income kita akan jadi understate. Okay. Lepas tu effect dekat accounting equation dia, revenue kan dia dekat belah liability, so belah liability akan jadi overstate. Lepas tu revenue duduk kat belah owner equity, dia akan jadi understate. Revenue duduk belah liability jadi overstate. Betul lah aku cakap, revenue duduk belah owner equity akan jadi understate. Kan? Okay. Yang lain faham tak? Okay. Yang E pula, a sum of RM40,500 insurance was not required. So dia ada dua journal, iaitu insurance expense dengan prepaid insurance. Insurance expense dekat insurance expense dekat trial balance dia 5,625. Maksudnya dia understate sebab kita punya tu RM40,500. Okay. Lepas tu prepaid insurance kita overstate sebab dekat trial balance dia terlebih catat jadi RM32,975. Okay.
Lepas tu, dia kan effect net income kita akan overstate. Okay. Lepas tu, effect accounting equation, insurance, effect accounting equation kita punya prepaid insurance kita dekat belah asset. So, belah asset kita akan jadi overstate. Lepas tu, kita punya insurance expense kita duduk belah on equity akan jadi overstate. So, asset dengan equity kita overstate. Faham tak? Betul kan? Betul kan? Okay. Okay. So, seterusnya. Janganlah jawab. Itu insurans. Alright. Ada salah apa-apa? Aku sudah tahu itu. Tak tahu yang ini tak confirm tu. Dia sama ada prepaid insurance or cash. Prepaid insurance ada? Ada? Sama ada prepaid insurance or cash. Tapi dua-dua tu memang belah asset. Dan dua-dua tu juga overstate kan? Memang dua overstate tapi dia punya account tak tahu prepaid insurance or cash. Sebab insurans tu dia tak rekod lagi. Kalau biasa kita beli insurans, kalau kita tak rekod lagi maksudnya kita dah bayar belum? Kita dah bayar. Kalau belum rekod belum bayar Belum. So? The sum of 40,500 insurance was not record. Tak rekod lagi. Actually cash lah kan? Kalau tak record lagi. Not record. Prepaid insurance. Dia tak bayar lagi. Dia earn revenue. Revenue. Betul prepaid insurance tak? Dalam dua antara prepaid insurance okey. Itulah tak salah. Aku pegang jawapan aku prepaid insurance. Proceed je sama je. Tapi dua-dua belah asset. Nanti dia Okay. akan balance juga. Dia punya accounting equation nanti malah akan balance juga. Okay. Sambung. Okay, sambung F. Apa terang F? Sekejap. Okay. F. Soalan F. The billing department failed to send invoices to client for a total sum of 24,400. Kat sini dia cakap kalau kita tengok dekat trial balance ni kan, kat trial balance ni macam nak terang, dia ada dua account, account receivable dengan sale. Kalau kita kat sini amount dia kat sini understated dekat account receivable. Kalau sale kat sini pun understated juga. Betul tak? Sekejap. Dia understate terkurang catat. Terkurang catat Receivable pun terkurang catat. Betul lah. Itu untuk affected account. Kalau net income kat sini masa part A tu dia pun understated sebab dia terkurang lah kan, sebab dia gagal fail to send invoice to client kan, betul tak? Sebab account receivable dengan sale tak ada dalam, macam mana cakap sebab
Sebab dia akaun yang dia buka ada dua tu berdasarkan journal dia akaun receivable dengan sale. Kan journal dia akaun receivable dengan sale kan. So dia tak perlu tolak dekat profit or loss. Sebab yang perlu tolak dekat profit or loss expense dia. Bila kau tolak dekat profit or loss dia akan jadi kontra. Dia akan panggil apa kalau kontra sebenarnya apa kontra? Dia akan Berlawanan dia akan berlawan dua tu. Maksudnya kalau contoh kalau ada expand macam soalan A, B tadi yang ada expand, dekat expand tu understate, dekat net income mesti overstate. Dia akan berlawan sebab dia kena tolak. Bila expand tu kena tolak. Sini tak perlu kena tolak apa-apa. So sama je lah. Oh yalah. Understate Understand. Lepas tu kalau untuk accounting equation, account receivable dia bawa asset. Jadi understated jugalah. Kalau sale dia bawa owner's equity. So jadi understated juga. Betul. Okay. Tu je. Proceed G, siapa nak jawab? Siapa jawab G? G. Hello. Yang G. Okay, sorry aku. Okay. Soalan earning rental expenses for equipment machine was generalized as a debit to office equipment for RN 15,800 and a credit to account payable for 15,800. So dekat trial balance sekarang dia bagi untuk office equipment 288,750. So lebih. Kan? Sini dia bagi 15,800 je. So dia office equipment ni overstated. So untuk account payable pula sama juga. Dekat trial balance dia bagi 329,275. Dekat sini dia bagi 15,800. So account payable dia juga overstated. So untuk net income tahu apa bulan. Macam Amal cakap tadi, kalau dua-dua tu overstated, net income dia pun akan effect overstated juga. Betul ke? Dia sebab dia tak termasuk dalam profit or loss. So dia akan jadi overstate lah. Dia tak perlu tolak apa-apa. So untuk accounting equation, office equipment ni masuk dalam non-current asset. So asset dia effect overstated and liability dia pun overstated juga. Betul ke? So untuk soalan H pula, faham kan? Betul kan? Betul. Faham. Okay. Untuk H pula, suppliers invoices amounting to 135,000 were generalized as a debit to merchandise inventory for 153,000 and a credit to account payable. So kat sini dia punya effect account dia merchandise inventory dengan account payable. So merchandise inventory dekat sini dia bagi 135,000. Dekat trial balance dia bagi 404,813. So overstated juga macam yang G tu. Lepas tu untuk account payable pun sama juga. Account payable pun overstated juga. Sebab dekat sini dia bagi 153. Dekat trial balance dia bagi 329,275. So net income akan overstated juga and accounting equation dia inventory merchandise tu asset dalam account asset dia overstated and account payable liability account liability and dia overstated. Itu je.
Okay, so conclusion dia. So jawab soalan macam ni kan dia minta 3 kan. Investment income, lepas tu satu lagi effective account creation. So first dia baca soalan, lepas tu berdasarkan soalan tu kita buat journal dulu untuk kita kenal pasti item account yang ada dalam account tu untuk kita tengok effect item account tu. Macam dua item yang ada dalam journal tu. Lepas tu lepas kita dapat tu untuk kita dapat effect net income, kita kena tengok yang account tadi, dua item account tadi tu dia ada kaitan dengan statement profit and loss ke tak. Kalau ada, kita kena bandingkan. Lepas tu kita kena tengok kita punya net income tu akan jadi terlebih ke terkurang. Lepas tu yang ketiga, yang last sekali, yang effect account equation ni, kau kena cakap berdasarkan dua item account tadi juga yang dekat effect account tu, kau kena letak dia bawah mana, bawah asset ke, bawah equity ke, bawah liability. Itu je lah. That's all. Thank you. Faham? Thank you. Faham. So kan dia kena dua account kan? Apa? Dia kena ada dua account lah kan? Dia ada soalan yang ada 2, ada soalan yang ada 4 tau. Sebenarnya soalan A ni dia ada 4 tapi dia dah gabungkan sekali. Macam kan soalan A dia cakap office equipment dan delivery van. Maksudnya kalau kau buat journal, kau kena ada 2 journal tau. Journal untuk equipment dengan journal Dengan untuk delivery van. vehicle. Tapi ni gabung sekali lah terus sebab dia dah gabung sekali, amount dia RM35,000. Okay, faham. Faham. Faham? Okay, thank you. Okay, itu je hari ni. Itu just stop record.